Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Waktu Maryam melahirkan Isa, Allah SWT suruh Sayyidina Maryam diam, tak payah cakap. Semua orang tuduh Maryam berzina. Tuan-tuan, macam mana satu akal nak terima wanita melahirkan anak tanpa disentuh lelaki? Siapa boleh percaya? Tak boleh. Semua orang tak percaya. Oh, ibu kamu baik, ayah kamu orang soleh, apa semua, kamu pun dulu semua orang kenal kamu orang baik. Sayyidina Maryam tak bercakap. Dia diam. Kemudian ditunjuk kepada bayi dia, Nabi Isa. Maka ketika itu berkata-katalah Nabi Isa yang baru beberapa hari, Inni Abdullah, aku ialah hamba Allah. Allah rakam perkataan Nabi Isa ketika kecil itu, Allah letak dalam Quran. Perkataan yang dituturkan oleh Nabi Isa ketika dia bayi, dan itu adalah irhas kepada Nabi Isa. Dia kata, Inni Abdullah, aku ialah hamba Allah. Ini semua dengar waktu tu. Ataniyal kitab, Allah akan bagi kepadaku kitab. Wa ja'alani nabiyya, Allah akan jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt, Allah akan memberkati aku di mana sahaja aku berada. Ini tuan-tuan dengar jelas sekali. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah berpesan untuk aku tidak sekali-kali tinggalkan salat dan zakat selama aku hidup. Semayang. Tuan-tuan, kalau dalam rumah ada yang tak solat, walaupun seorang, ketahuilah, boleh jadi seorang itulah yang membawa kemurkaan Allah dalam rumah kita selama ni. Duit tak cukup, masa tak cukup, makanan tak cukup, anak-anak tak barakah, rumah rasa tak barakah, rumah sendiri tapi rasa tak tenang. Kerana ada satu orang yang mengundang kemurkaan Allah duduk dalam rumah kita. Apatah lagi 3 orang anak tak semayang, 3 orang yang mengundang kemurkaan Allah dalam rumah kita. Jadi Nabi Isa AS dengan solat sejak daripada bayi, maka itulah ucapan yang digerakkan oleh Allah pada mulut dan bibir Isa AS. Disebutkan dalam ucapan itu, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah berpesan kepada aku, wahai manusia yang mendengar di sekeliling Nabi Isa waktu itu, untuk aku tidak sekali-kali meninggalkan solat dan zakat sepanjang aku hidup. Waktu Nabi Ibrahim dapat anak sulung, iaitulah Ismail. Setelah lebih daripada 50 tahun tak dapat anak, dapat Ismail daripada isteri yang bernama Hajar, isteri kedua. Anak sulung tapi isteri kedua. Isteri pertama Sarah, tak dapat anak. Isteri kedua Hajar, dapat anak di Palestin waktu tu. Daripada Iraq ke Palestin, kemudian arahkan Ibrahim AS untuk keluar ke satu tempat yang Nabi Ibrahim pun tak tahu di mana tempat itu. Tempat itu ialah Mekah pada hari ini. Palestin nak ke Mekah lebih kurang 2000 km. Saya di Syria, tengah-tengah. Bukan saya hidup zaman tu. Sampai hari ni pun jarak dia begitulah, tuan. Bukan dia jauh, dia dekat. Nah, Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Palestin memang jauh lah. Waktu tu dapat anak sulung masih menyusu. Ismail ketika itu alaihissalam masih menyusu. Allah Ta'ala arahkan, wahai Ibrahim, pergi ke suatu tempat. Ke mana? Tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tunjuk arah. Nabi Ibrahim pun siap. Allah Ta'ala arahkan bawa anak dan isteri kedua tu, Hajar. Merantaulah Nabi Ibrahim, Hajar dengan Ismail.
Makan masa bulan lah waktu ketika tu. Unta berbulan, mungkin mencecah 2 bulan. Sampai di tempat tapak Kaabah, di situlah Allah suruh berhenti. Wahai Ibrahim, berhenti. Nabi Ibrahim pun berhenti. Dilihat keliling ketika itu sampai hari ni. Mekah ni ada apa tuan keliling? Bukit lah. Tiada manusia, tiada binatang, tiada pohon, tiada setitis air pun di situ. Nabi Ibrahim tengok keliling. Tetapi disebabkan Ibrahim alaihissalam ini satu orang yang paling taat di atas muka bumi Allah selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Allah Taala arahkan wahai Ibrahim balik dan tinggalkan Hajar dan Ismail. Tak masuk akal. Tempat tu kalau ada kedai runcit satu cukup lah. Bukan kata Tesco, kedai runcit satu. Tiada orang, tiada binatang, tiada tumbuh-tumbuhan dan tiada setitis air pun di situ. Maksudnya tuan-tuan, lepas minggu jadi apa dua orang ni? Mayat. Allah arahkan wahai Ibrahim tinggal. Maka Nabi Ibrahim turunkan isteri dia, turunkan anak dia yang masih menyusu. Dan tengok, ni saya nak kait dengan solat ni. Kemudian dia naik binatang tunggangannya. Wallahu alam, sama ada kuda ataupun unta. Selalunya unta lah, tak ramai. 3 orang. Maka bertanya Hajar, wahai Ibrahim, ke mana kamu nak pergi? Nabi Ibrahim tak jawab. Sebab kalau jawab jadi panjang tuan. Jadi panjang lah. Dia jadi filem. Sekali kalau jawab dia jadi soal jawab. Ni tengoklah kami ni apa semua tak kesian ke mana sifat kamu ayah, sifat seorang ayah. Macam-macam. Diam. Orang lelaki-lelaki ni kalau keadaan macam tu dia diam. Kemudian dia nak bergerak. Hajar tanya, wahai Ibrahim, aku bertanya kepada kamu, ke mana kamu nak pergi? Nabi Ibrahim masih diam. Kemudian ditepuk binatang tunggangannya untuk berjalan. Lalu binatang tunggangan itu pun memulakan langkah. Ketika itu Hajar sempat pegang jubah Nabi Ibrahim. Dia pegang jubah Nabi Ibrahim. Dia kata, Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah pemilik langit dan bumi ini yang mengarahkan kamu untuk tinggalkan kami di sini? Tengok, isteri beriman. Isteri beriman. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang mengarahkan kamu wahai Ibrahim? Waktu itu Nabi Ibrahim dia pandang wajah isteri dia, dia pandang wajah anak dia, dia kata Allahumma na'am, ya. Tepuk jalan. Tuan-tuan, manusia yang paling kaya dengan rahmat dan kasih sayang ialah Rasul. Tapi kalau waktu tu Nabi Ibrahim menangis, habis Kalau turun Nabi Ibrahim pun menangis, peluk-peluk apa semua tak jadi Tengok muka anak, tengok muka isteri, tak jadi. Manusia yang paling tinggi kasih ialah para Nabi dan Rasul. Dia tahan, dia pendam dalam hati dia, dia tinggal isteri dia, dia tinggal anak dia di satu tempat yang pasti mati kedua-duanya. Tetapi kerana nak sambut arahan Allah, bila hilang daripada pandangan, Nabi Ibrahim pun julangkan tangan dia ke langit. Baru menangis. Ni orang lelaki naik motor baru dia pergi teriak seorang. Tadi dalam rumah cengih, orang kata duduk buat garang lah. Teribai siap-siap kan. Keluar baru dia teriak. Main teriak di masjid. Nabi Ibrahim baru dia angkat tangan, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Ya Allah, kamu arahkan aku untuk tinggalkan anak dan isteri aku di satu tempat rumput pun tiada. Zar'un ni kata ulama tafsir, rumput pun tak ada. Bukan pohon berlindung tuan-tuan, rumput pun tiada. Zar'un nabatun saghir, pokok kecil, tak ada.
Ya Allah, aku tunaikan ujian dan arahan kamu untuk tinggalkan anak aku dan isteri aku di situ. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikan mereka di kalangan orang-orang yang mendirikan solat. Tuan-tuan, dia tak kata berjihad, dia tak kata orang yang banyak puasa, dia tak kata banyak sedekah, dia tak kata yang buat haji 50 kali, dia tak kata. Nabi Ibrahim tak sebut, ya Allah, bawa mai sehari sekeping roti pun cukup. Tidak makanan yang diminta oleh Ibrahim, bukan manusia yang diminta oleh Ibrahim, bukan keselamatan yang diminta oleh Ibrahim, bukan kedamaian yang diminta oleh Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikanlah anak dan isteri aku manusia yang berdiri menghadapmu dan tidak meninggalkan solat. Karena Nabi Ibrahim tahu, apabila satu orang dia semayang, dia menghadap Allah, dia sujud dan rukuk kepada Allah dengan ikhlas, akan datang makanan, akan datang kebahagiaan, akan datang kedamaian, akan datang kesenangan, akan datang bantuan daripada Allah. Faham tak? Nabi Ibrahim tak sebut bahkan, ya Allah, secawan air pun tak apa. Dia sebut Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang tidak meninggalkan solat. Rabbi ja'alni muqimas salah. Dalam doa lain Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat, wa min dzurriyyati, dan juga dari kalangan anak-anak aku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah doa ini untuk mendapatkan khusyuk. Saya pun bukan khusyuk pun, tuan-tuan, kan? Tapi ulama ajar dan kita selalu buat, kita amalkan benda ni. Kata para ulama, yang pertama, berwuduk sebelum masuk waktu. Saya sebut dua aja, tuan-tuan. Dia ada 5, 6, dua aja yang paling tinggi sekali. Berwuduk sebelum masuk waktu. Maksudnya orang ni kalau dia berwuduk sebelum masuk waktu, kalau maghrib 7.30, 7.20 dia sudah berada di masjid. Sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal ibadah dan kebaikan ni ada 1000. Yang mana yang paling baik? Nabi sebut as-salatu fi waqtiha, semayang pada waktunya. Tuan-tuan cuba buat, tuan-tuan akan tengok perubahan dia. Yang pertama ulama ajar berwuduk sebelum masuk waktu. 7.20 sudah wuduk maghrib. Kalau asar 4.45, 4.30 sudah berwuduk untuk asar. Dan yang keduanya, tuan-tuan, subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astaghfirullah 10 kali. 5. Kemudian baru solat. InsyaAllah Allah akan mengalirkan air mata ni. Kita berasa duduk di satu alam lain. Bila Tuhan keluar air mata ni, mengalir air mata ni, waktu tu berasa enaknya sembahyang. Baru kita nak faham ketika itu kenapa orang beriman solat mereka panjang, kenapa orang soleh panjang rukuk mereka, lama sujud mereka. Ni dua ni tuan-tuan saya bagi malam ni, Subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astaghfirullah 10 kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di kalangan orang yang mendirikan solat, dan juga zuriat kita, dan juga diberikan oleh Allah akan khusyuk setiap kali melakukan solat.